kita ni menjelang SPM, kita tak tahu bila SPM ni ya. SPM kita tak tahu bila. Jadi kita bersiap sedia, bersiap siaga dengan SPM kita. Saya yakin pelajar sekarang majoriti berada pada bab 5. Betul ke? Kalau siapa boleh apa-apa pertanyaan boleh on mic ataupun tulis di chat untuk mudah perkongsian kita pada pagi ini. Sementara dalam 2-3 minit ni masih banyak. Sekarang sudah 83, 84 dah sampai 100 kita lebih selesa bilik PC kita. Baik. Hari ini kita akan saya akan kongsi anak-anak. Saya teruskan apa yang saya telah muat dalam channel saya lah. Saya cuba selesaikan sebelum raya ni ialah bab 6. InsyaAllah PDPR kita nanti kita lebih selesa bermula dengan bab 7 dan seterusnya. Sebab kita mengejar masa. Sebab saya berusaha dengan tim untuk memastikan kita sempat ulang kaji topik tingkatan 4 sama. Tapi bila kita buat tingkatan 4, nanti dia bersama juga dengan pelajar tingkatan 4. Jadi di situ agak meriah sikit lah Okey, sementara pelajar-pelajar baru masuk 95, 96, 97 dah sekarang. Okey. Dah habis okey. Last. Okey. Kita dah penuh 100 penyertaan. Baik pelajar okey. Boleh kita mula pelajar? Boleh tulis di chat kalau dah boleh bersedia. Pastikan dah ada buku teks. Walaupun modul iPro tu dah ada jawapan, tapi saya juga akan menggunakan soalan-soalan secara spontan. Dan pelajar boleh tulis jawapan. Kalau tak nak hantar di sini, pelajar boleh screenshot di grup kita. Saya boleh semak di sana, tak ada masalah. Mungkin boleh bantu pelajar untuk menguasai sejarah. Berdasarkan pengalaman saya lah, sekiranya saya ada sedikit kesilapan, mungkin rakan-rakan lain boleh berkongsi ataupun membetulkan saya lah. Okey. Kita akan berkongsi pada hari ini ialah bab 6. Saya rasa nampak di skrin ni. Pastikan di skrin ini ialah bab 6.3. Masih ada lagi pelajar, okey. Pastikan pelajar nampak 6.3. Ini apa yang kita akan belajar pada pagi ini. Dan pelajar juga telah ada modul iPro. Okey. Saya harap kita dah boleh mula. Baik, pelajar. Berapa orang dah belajar bab 6? Boleh tulis di chat sekejap. Kalau yang belum, mungkin dia tidak rasa ralat, masih boleh catch up. Ramai lagi yang baru masuk ni, kesian saya dah tak boleh naik. Kita 100 saja kan. Kalau tengok berdek-dek ni tak apalah kita kena sedia maklum. Okey, belum lagi Rishi sudah, Mikomi belum, Sidas belum, Dennis sudah, Khadijah sudah. Okey. Ramai juga yang sudah, ada lagi yang belum. Tak apa. Jangan risau. Saya akan bantu pelajar. Okey. Kalau kita tengok di sini pelajar, bab 6 dan bab 5 ni dia sekali. Jadi kalau pelajar nak menguasai SPM, tingkatan 5 ni dia ada 4 tajuk besar. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dia satu tajuk besar. Okey, senang saya cerita macam ni, saya contoh sikit. Bab 1 hingga bab 4, di sini satu soalan. Ini agakkan kita lah Bab 5, bab 6, 1. 7, 8, 1. 9 dan 10, 1. Kita ada 4 tajuk besar. Kalau tingkatan 4, kita ada 3 sahaja.
Jadi pelajar kalau ikut sekarang kita dah selesai satu. Sekarang kita dah masuk yang kedua ni. Bermaksud pada saya, kalau pelajar nak kuasai, kita perlu kuasai bab 5 dan bab 6 ni. Okey. Pada hari ni kita sambung pelajaran kita. Pada saya, kita sambung dengan bab 6. Kegiatan komunis. Bab 5 kita belajar tentang pembentukan Malaysia. Macam mana pembentukan Malaysia, Suruhanjaya Kobalt. Dan bab 6 ini, kita dah lebih detail. Cuma kita belajar yang pertama itu cabaran. Sabah dan Sarawak, Semenanjung. 6.2 pemisahan Singapura. Dan 6.3. Ini satu tajuk yang besar. Pada saya pelajar perlu kuasai, iaitu tajuk kita ialah menangani ancaman komunis. Kalau kita tengok di sini, di awal-awal ini sudah boleh disoal. Di sini kita tengok, kalau pelajar ada buku teks, boleh tanda macam saya. Sebab saya memang suka conteng buku teks ni. Apakah ancaman komunis kepada negara? Soalan dia mungkin soal di sini. Yang awal-awal dia boleh soal. Apakah, sini sekejap apakah ancaman komunis kepada negara? Okey, katakan soalan simple macam ini, dia minta 4 markah. 4 markah, ada di mana jawapan pelajar? Jawapan ini kalau kita tengok, dia ada pada perenggan pertama ni. Daripada sini sampai sini. Kita keluarkanlah seberapa banyak jawapan. Ancaman yang pertama ialah melakukan serangan bersenjata. Ini satu markah. Harapan kita, di sini dia ada pecahan lagi. Maksud pecahan yang saya letak ni ialah, ini ialah huraian terhadap anggota pasukan keselamatan. Kalau satu pun tak apa. Di situ dah satu. Yang kedua, kalau kita tengok di sini pelajar, saya guna warna biru, dia menyerap masuk ideologi komunis. Kalau kita nampak di situ, menyerap masuk ideologi komunis. Dia tak keluar pula ya. Okey. Ini 2. Melakukan kegiatan sabotaj. Ini 3. Kita nampak di situ. Jadi kalau 4, mungkin yang hijau itu dimasukkan sekali untuk jawapan yang pertama. Ini kita nampak. Kalau pelajar nak tengok sabotaj ni di mana, dia lebih mudah dalam cerita Bukit Kepong. Itu kita nampak dengan mudahlah berkaitan dengan apa yang kita kena faham. Itu soalan kita yang pertama tu. Di sini ada satu jawapan, melakukan serangan bersenjata, menyerap ideologi komunis, melakukan kegiatan sabotaj. Itu dah ada 3 jawapan utama. Okey. Barulah dia akan perincikan di sini. Nombor 1 ni dia perincikan apakah bentuk ancaman dan langkah mengatasi. Kita nampak ancaman ni di mana. Sebab di atas ni dia kata ancaman ialah serangan bersenjata. Jadi di sini dia detailkan tentang serangan bersenjata ni. Di sini dia detailkan. Itu sebab kalau kita tengok yang awal-awal ini dia perincikan tentang gerakan yang berlaku di Sarawak. Bila kita katakan gerakan yang berlaku di Sarawak ini, pelajar mungkin boleh jelaslah. Oh, di Sarawak kita nampak di situ ada. Barulah kita nampak bagaimana kegiatan itu. Soalan dia tanya ialah, di sini pelajar mungkin boleh bantu saya dengan menulis jawapan di chat. Bagaimana gerakan ataupun ancaman komunis
di Sarawak dan langkah mengatasi. Okey, yang ini 6 markah. Kalau kita tengok markah 6 ni, bermaksud pelajar, dia kena bagi jawapan seimbang lah. Kita bagi 3 markah di sini, 3 markah pada usaha mengatasi. Okey, saya tengok pelajar juga, cuba tulis jawapan di chat dulu. Tengok dan cuba tulis jawapan di chat. Take time sikit, bagaimana ancaman komunis di Sarawak dan langkah mengatasi bagi pihak kerajaan. Okey. Masih ada lagi pelajar yang cuba masuk ni. Tapi tak boleh. Okey, cuba pelajar tulis jawapan di chat. Dengan soalan kita ni. Dia hanya merujukkan kepada muka surat ini saja. Ancaman ni saja. Kau pelajar tengok sini. Ini ancaman dia. Pelajar boleh tulis di chat. Kalau kita nampak ancaman, dalam perenggan pertama itu pun sudah dapat 3 markah. Gerakan komunis juga terlibat dengan politik. Nampak di sini. Dan serangan bersenjata. Di sini pelajar, ini adalah fakta. Ini pun fakta lah. Dan kita letaklah huraian di bawah tu. Jadi cuba kita tengok, ada tak pelajar tulis jawapan di chat? Jangan malu-malu Okey, letupkan jabatan. Oh, ini semua sabotaj. Malaysia, okey. Apa jawapan kita tadi? Masih belum ada lagi pelajar tulis jawapan di chat. Apa ancaman komunis kepada negara? 2 fakta saya dah tulis tu. Fakta yang pertama tadi adalah ancaman politik. Apa huraian di situ? Satu lagi ialah ancaman gerakan bersenjata tu. Di sini kita nampak serangan bersenjata tu. Okey. Yang politik di mana kita nak ambil? Yang politik ini, kalau kita tengok, awal-awal itu kita nampak, dia boleh ambil di sini. Panjang, kalau kita ambil banyak sangat terlibat dengan politik kita dah tulis. Kalau tulis ini lagi, dia dianggap sebagai fakta ulangan lah, tak ada markah lah ini, menentang gagasan Malaysia. Okey, Umar Salamah dah menulis. Saya baca sekejap jawapan sahabat kita. Umar Salamah tulis, ancaman komunis Sarawak terdiri daripada gerakan politik dan serangan bersenjata. Good. Di situ dah dapat 2 markah. Politik dan senjata. Sebagai contoh, kalau boleh contoh tak payah titik Salamah kita boleh koma pun tak apa, tapi tak ada tolak markah sejarah ini. Sebagai contoh melalui gerakan politik, mereka menentang gagasan Malaysia. Good. Sampai di situ dah dapat 3. Markah kita 6. Sebagai usaha mengatasi, kerajaan melaksanakan perang saraf. 1 markah. Operasi ketenteraan, 1 markah. 2 fakta di situ. Contohnya, operasi Hema di Sarawak. Good. Umur. Full mark. Cuma kalau boleh kita nak lebih yakin, kita bagi jawapan lebih lagi. Jasmine kata, Jasmine Basri kata, cara ancaman komunis Sarawak adalah ancaman terlibat dalam gerakan politik. Contohnya menentang gagasan Malaysia. Dapat 2 markah. Good. Cara jawapan yang baiklah. Okey. Gagasan Malaysia, yang nama-nama ini, mungkin kita pada hari periksa kita sukar. Kita nak ingat. Jadi kalau kita kata menentang gagasan Malaysia, yang mana bila mereka menentang ni, kalau kita tengok, mereka telah cuba diambil tindakan oleh pihak berkuasa, mereka melarikan diri ke sempadan. Iaitu kalau kita nampak di sini, sempadan yang ditulis itu adalah Kalimantan lah. Kalau kita nampak di sini, di Kalimantan. Kalimantan automatik di Indonesia lah. Sudah tentu sukar
kerajaan kita nak mengatasi di sini. Dan di Kalimantan ini, mereka terlibat dengan pasukan rakyat Kalimantan Utara, PARAKU. Ini kita nampak. Saya cuba ambil poin-poin yang mudah. Itu masih susah lagi cikgu. Cuba kita tengok yang akhir ini. Ini pelajar mungkin dapat 1 markah. Dari segi politik, mereka cuba membentuk Republik Komunis Sarawak. Bermaksud menentang gagasan Malaysia 1 markah. Kalau pelajar tulis di sini, dah dapat 1. Di sini dapat 1. Itu pun dah memadai pada saya. Okey. Kalau kita tengok, okey, langkah mengatasi. Kalau kita tengok di sini, cuba kita tengok dalam modul iPro. Dalam modul iPro kita, ada tak soalan yang berkaitan dengan ini? Kalau kita tengok awal-awal itu, 6.3. Nak objektif tak ada tu kalau kita tengok soalan 6.1, 6.3. Ini yang kita nak masuk ni. Okey. Kalau pelajar nampak, soalan ini menangani ancaman komunis. Di mana soalan itu? Di sini, di bahagian ni lah. Di bahagian yang saya letak di sini. Ini. Ini usaha mengatasi. Untuk ini boleh jadi satu soalan lengkap. Dia boleh tanya. Jelaskan cara ataupun usaha kerajaan menggunakan kaedah perang saraf untuk membanteras ancaman komunis. Dia boleh tulis. Mungkin dia boleh bagi 4 ataupun 5 ataupun 6. Cuba kita tengok. Katakan soalan, dia tulis. Soalannya ialah jelaskan cara kerajaan melalui perang saraf dalam membanteras komunis. Okey, katakanlah markahnya 6. Di mana kita nak ambil pelajar? Okey. Itu sebab saya kata kalau nampak-nampak macam ini ada buku teks, awak contenglah buku teks awak. Kalau belilah conteng sebab kita kena menjangkakan soalan. Kalau sini soalan dia mungkin ini dia soal. Yang ini mungkin ini dia soal. Kalau kita tengok di sini dia mudah saja. Kita cuba kita tengok ada berapa soalan di sini. Ada berapa jawapan yang boleh kita ambil. Mengadakan perhimpunan awam. Kita ambil fakta dulu. Menyebarkan risalah. Mengisytiharkan kawasan putih yang bebas daripada ancaman komunis. Tawaran pengampunan, ini sekali. Pembangunan infrastruktur. Okey. Kalau pelajar tengok di sini, yang saya letak merah ini ialah fakta. Di mana kita tengok ada 2 jawapan di situ. Mungkin warna hijau inilah yang kita nampak di situ. Uraiannya ialah dengan memberi kesedaran tentang bahayanya ancaman komunis. Ada 2 markah di situ. Di sini ada 2. Menyampaikan maklumat bahaya ancaman komunis dan menanam kebencian terhadap komunis. Kalau kita tengok, markah kita 6. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan akhir 8. Ada 8 poin. Jadi itu kalau soalan, dalam soalan kita ni, dia dah letak dah. Usaha kerajaan menangani ancaman komunis. Jadi kalau cikgu-cikgu kita nak bina soalan, ini boleh jadi satu soalan yang lengkap. Perang saraf. Yang kedua ini, operasi ketenteraan
cikgu nak gunakan tentang ini melalui modul iPro. Pelajar boleh tengoklah jawapan kita dah ada di situ kan. Jawapan dah ada di sebelah. Jadi pelajar boleh gunakan modul iPro ini untuk kita jadikan sebagai bahan rujukan. Dan jawapan sebenarnya boleh ada banyak lagi Ini kita letakkan minimum tetapi pelajar dah boleh kuasai. Okey. Soalan 1. Operasi ketenteraan. Itu. Galakkan pelajar. Biasanya kita gunakan 5M. Dalam esei, dalam struktur, cikgu syorkan pelajar. Okey, ni kita terus bimbingan menjawab ni. M. M. M yang pertama ni kita membaca. Kita kena membaca secara keseluruhan. M yang kedua, kita menggaris. Kita garis. Apa kata kunci, apa kata tugas. Sekarang kita dah garis dah. Dia nak operasi ketenteraan, membantras, ancaman komunis. Barulah kita merangka. Hari ni dah ada jawapan. Hari periksa tu kita merangka. M yang ketiga kita merangka. M yang keempat, kita menjawab. Dan M yang kelima, kita menyemak jawapan kita. Kalau ada 5 ini, pelajar tak ada masalah. Okey, setakat ini ada pelajar nak bertanya, boleh tulis di chat. Kalau ada yang nak bertanya, setakat ini okey Jelas pelajar setakat ini? Kita jangan laju-laju sebab ada kelas, ada pelajar yang belum belajar. Kalau jelas, tulis jelas di chat. Kalau rasa lajunya cikgu cakap, saya tak faham. Sebab saya kena bersama dengan bimbingan menjawab. Okey, terima kasih anak-anak. Ramai tulis jelas. Jadi mudah untuk saya berkongsi. Okey. Biasa cikgu kita, kalau dia kata pelajar, jumpa huruf Roman. Huruf Roman macam ini, jawapan kita pendek. Itu sebab dalam skema kita pendek saja. Senaraikan operasi. Kita gunalah kata kunci operasi sebagai ayat awal kita. Operasi Hammer, operasi Rascom. Suara saya tak jelas? Betul ke? Jelas ke tak jelas suara saya? Jelas, cikgu jelas. Jelas. Nadira cuba cek, tengok. Cuba loudspeaker Nadira punya peranti ikut Okey. Tak apa Okey. Kita terus ni. Okey, yang ini cikgu rasa tak ada masalah. Kita tengok operasi. Nanti kita akan masuk di situ. Yang kedua, bagaimana operasi Hammer? Di sini pelajar dah mungkin mula bulat lah. Mula tak ada jawab lah. Operasi Hammer dilaksanakan. Kita tengok markah. Markah kita nak 4. Okey, kalau kita tengok kepada buku teks, okey. Soalan di sini, dia boleh tanya, sejauh manakah kejayaan operasi ketenteraan yang dijalankan oleh kerajaan membantras komunis. Okey, cikgu tulis soalan. Sebab biasa kita kalau tengok soalan macam ini, dia lebih detail lah. Sebab soalan B, dia bukan lagi ceraian A. Sejauh manakah langkah kerajaan, tak boleh tepi tu kerajaan dalam operasi yang dilaksanakan membantras ancaman komunis.
Okey pelajar. Cuba pelajar jelaskan jawapan ni. Saya tulis jawapan dekat soalan di sini. Dekat chat. Pelajar mungkin boleh bagi jawapan juga. Sejauh manakah operasi, pelajar boleh mula cari jawapan dulu, yang dijalankan oleh kerajaan berjaya melemahkan ancaman komunis. Okey, markah kita 6 pelajar. Okey, cuba tengok di situ. Markah kita 6. Cuba pelajar tengok di mana kita nak ambil jawapan ni. Sejauh manakah operasi yang dijalankan oleh kerajaan berjaya melemahkan ancaman komunis? Kita nak linkkan dengan soalan ini juga. Nampak? Di sini ditulis bagaimana operasi Hammer dilaksanakan. Satu saja. Yang cikgu soal ni, dia lebih menyeluruh. Kedua-dua kalau boleh kita tahulah. Sejauh manakah operasi yang dilaksanakan oleh kerajaan telah melemahkan ancaman komunis. Okey. Di mana kita nak ambil jawapan ni pelajar? Pelajar boleh ambil jawapan 1, 2, cik sikit. Okey, 3. Okey. Sebab kita soalan ini, dia minta kita buktikan. Dia boleh kata buktikan. Buktikan adakah kerajaan berjaya membentras ancaman komunis? Boleh juga. Sejauh manakah? Bukti juga. Okey, kita tengok. Chat, saya stop presenting dulu. Kita tengok rakan-rakan kita. Boleh on mic kalau siapa yang nak baca jawapan. Mungkin boleh rakan-rakan lain berkongsi. Kalau ada yang nak baca jawapan. Kalau ada rakan-rakan guru yang nak bertanya, boleh bertanya, boleh bersembang di sini. Kita boleh tambah, mungkin pengetahuan saya agak terbatas. Mungkin ada lagi pengetahuan rakan-rakan lain yang boleh membantu memastikan anak-anak kita ni kukuh dari segi pengetahuan 6.3 ni. Okey, kita tunggu jawapan pelajar. Safwan Yus nak jawab kot ni. Aisyah, Nurul, Alicia mungkin boleh jawab. Boleh on mic? Sebab jawapan ini masih buku teks. Sebab kalau kita nak buktikan ni, kalau pelajar tengok di sini, sejauh manakah operasi? Kita kena ceritalah operasi yang dibuat oleh kerajaan dulu. Kerajaan telah melaksanakan beberapa operasi. Kalau kita tengok sini, operasi ni dia maksudnya ialah operasi ketenteraan. Contohnya operasi Hammer ni, operasi Hammer tengok gambar peta tu, dilaksanakan di bahagian yang ketiga di Sarawak. Kita nampak, di sini dah ada jawapan operasi Hammer. Boleh dikatakan daripada bahagian pertama, kedua, ketiga. Maksudnya hampir semua Sarawak. Dan kita nampak ada jawapan dia letak sini. Operasi ini telah berjaya melemahkan gerakan komunis di Sarawak. Operasi Hammer. Berjayalah. Ini kita nak berjaya buktikan. Dan kita nampak operasi Hammer ini, kita nampak disambung pada muka surat sebelah ni. Sebab operasi Hammer ni, dia link dengan rancangan BRICS yang kita belajar tingkatan 4. Apakah kejayaan lagi kita nampak?
gerakan komunis mulai goyah. Kita nampak di sini. Komunis ditangkap. Operasi ini ditamatkan pada tahun 1970. Okey. Apa lagi kita nampak dalam operasi Hammer ni? Yang berjaya lemah ini, di sinilah pelajar boleh tengok secara keseluruhan di bahagian ini. Apa yang kerajaan buat dalam operasi Hammer ni? Mendirikan pertempatan. Apa tujuan pertempatan yang dikawal 24 jam supaya komunis tidak dapat maklumat, tak dapat makanan. Jadi bila secara tak langsung dengan kawalan macam ini, komunis makin lemah lah. Itulah kita dapat buktikan bahawa operasi-operasi yang dilaksanakan oleh kerajaan telah berjaya membantras ancaman komunis. Dan akhir ni kita nampak di sini ni. Akhirnya komunis jadi apa di Sarawak? Kita nampak mereka menyatakan hasrat berunding dan 500 anggota menyerah diri. Ada tak pelajar tulis jawapan di chat? Kita tengok jawapan di chat. Jasmine membantras berterusan terhadap komunis menyebabkan komunis ditangkap. Macam tu boleh? Boleh, tapi dia boleh kita letakkan lagi beberapa fakta dan huraian pada jawapan tu. Secara berterusan sebab kita nak linkkan dengan operasi. Bermaksud kita kena cerita buktikan operasi. Contohnya operasi Hammer. Apa kejayaan dia? Jadi jawapan kita biar dia lebih apa? Lengkap dan mantap lah sebab kita tak tahu jawapan kita ni dalam bentuk yang macam mana. Tetapi fakta anak-anak, dia mesti jawapan dalam bentuk analitik ataupun holistik. Itu kita nampak. Okey. 6.2 ini nampak langkah. Itu dah mencukupi untuk pelajar dapat markah. Tapi kalau nak tambah lagi, di sini ada lagi jawapan. Nampak di sini. Ada lagi operasi lain. Kalau kita tengok di sini, operasi dia ada operasi apa lagi operasi? Operasi Jala Raja. Operasi Ngayau. Ini semua operasi. Operasi Seri Aman. Jadi cikgu cuma nak bantu pelajar, kita membaca secara minimum, tapi kita dapat kuasai, cara kita nak kuasai, carilah poin yang paling banyak. Macam ini boleh lagi ni operasi Hammer, baca dekat sudut info ni. Kalau dekat sudut info ni dia lebih jelas kita nampak macam mana langkah kerajaan buat. Macam operasi letterbox ni. Kalau kita nampak operasi letterbox ni, untuk mendapat maklumat tentang pergerakan komunis. Operasi Seri Aman untuk membantras ancaman komunis di Sarawak. Jadi tajuk operasi ni dia boleh jadi satu tajuk yang sangat besar. Jadi pelajar cuba memahami, menguasai beberapa operasi, khususnya operasi Hammer. Okey. Ini operasi Hammer lah. Okey, cuba kita tengok soalan objektif pelajar. 6.3. Soalan 9. Pelajar dah boleh jawab tu soalan 9. Apa respon pelajar soalan 9? Cikgu tak share screen. Oh, saya tak share screen ke? Oi. Patut cerita. Panjang. Okey, sekejap Okey. Okey, kita tengok soalan 9. Okey, tengok situ soalan 9 pelajar. Ini soalan dia mudah lah sikit Soalan ini, apakah tujuan pihak berkuasa mengisytiharkan kawasan putih? Dia ada dua kawasan. Kawasan hitam, kawasan yang kuat ancaman komunis. Ini kawasan putih. Oh, ini ramai bagus Okey, good.
bebas daripada ancaman komunis. Kalau kita nampak jawapan ni menarik lah dia daripada sikit dia berubah. Sebab dulu zaman-zaman cikgu sekolah dia memang bagi macam itu. Jawapan paling panjang adalah jawapan yang sebenar. Tapi tak juga jangan percaya Okey. British telah mengadakan program bagi memberi peluang daripada komunis. Ini. Apa jawapan ni? Ini juga kita telah sentuh tadi. Tawaran. Dennis tawaran pengampunan. Jasmine tawaran pengampunan. Isra, ramai si. Okey, good. Tawaran pengampunan. Maksudnya tahun 1989 komunis meletakkan senjata. Kalau kita tengok mereka diberikan tanah, rumah. Kalau di Thailand, di sepanjang Thailand mereka diberikan satu perkampungan khas komunis ni Okey, kalau perkampungan baru tidaklah perkampungan baru ini macam Batu Gajah tempat cikgu ni dia ada. Sebab dulu kuat ancaman komunis di sini, kita ada kampung baru yang meletakkan masyarakat Cina supaya mereka ini tidak mudah dipengaruhi oleh komunis pada waktu itu. Okey. Jadi 6.3 ni kalau kita tengok balik pelajar, oleh kerana tadi cikgu terlupa nak share screen, cikgu amat berharap pelajar kalau boleh pastikan operasi-operasi khususnya operasi Hema, operasi Seri Haman, operasi Letterbox pelajar baca. Pelajar operasi ini dari sudut informasi ni pelajar bacalah. Sebab kita tak tahu operasi mana yang akan disoal. Walaupun operasi Hema ni, kalau kita tengok, dia letakkan sebagai satu operasi yang paling panjang lah. Soalan tadi, dia telah menunjukkan bahawa operasi ini berjaya atau gagal. Pelajar kena tulis, berjaya lah. Adakah operasi yang dilaksanakan oleh kerajaan berjaya memantras ancaman komunis? Pelajar kena buktikan berjaya. Di mana operasi, contohnya operasi Hema, baru kita ceritakan. Kalau kita nampak, kalau kita kata operasi Letterbox, dia di bawah ni. Operasi Letterbox, macam mana dia telah berjaya memantras ancaman komunis, pelajar boleh tengok cikgu besarkan di sini. Kalau kita di sini baru kita jumpakan satu lagi perkataan, Rascom. Ini usaha yang dibuat dengan kawalan ketat daripada pihak berkuasa bersenjata untuk memastikan ancaman komunis ni semakin berkurangan. Sebab kenapa banyak di Sarawak? Sebab kena ingat pelajar, CCO ini tadi kita telah belajar, mereka cuba menubuhkan Republik Komunis. Singapura pun takut. Itu sebab Singapura pada peringkat awal, salah satu sebab dia nak masuk Malaysia adalah ancaman komunis yang mungkin meresap dalam beberapa parti politik, apatah lagi parti kerajaan kalah kan. Okey, pelajar. Ada nak tanya pelajar? Kita dah habis di Sarawak. Selesai. Cikgu bagi ruang 1-2 minit kalau pelajar nak bertanya. Bagus. Dennis okey. Dennis kata tak ada. Boleh cikgu soal Dennis ni. Okey. Kalau ada boleh tulis di chat ataupun boleh on mic, tak ada masalah. Kita ke udara di ruang online ni jangan risau. Pelajar bukan kena marah pun Okey, good. Terima kasih. Okey, kita nak pergi satu lagi. Sebab 6.3 ni panjang. Rascom. Rascom dan Eskom. Dia dua benda tu kalau kita tengok kita dah belajar sebelum ini kan. Rascom tu macam mana, Eskom macam mana. Kita dua benda tu kita satu gerakan yang khusus yang dibuat di Sabah dan Sarawak untuk memantras ancaman komunis. Kita tengok, kita belajar dalam bab 4 kata saya berkaitan dengan peristiwa di Kampung Tondau, Lahad Datu. Cikgu Syam mungkin boleh cerita sikit sebab orang Sanakan dia lebih kuat cerita ini. Cikgu Syam mungkin boleh bagi respon
berkaitan Raskom, khususnya Eskom di Sabah. Okey, ada Cikgu Syam? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, berkaitan dengan pasukan pasukan gimana saya tanya pasal tentang apa? Raskom peristiwa di Kampung Tondau sehingga kerajaan menubuhkan satu Raskom dan Eskom tu. Cerita sikit peristiwa. Di Sabah Eskom. Ya. Eskom di Sarawak. Raskom di Sarawak. Saya cerita Eskom sikit. Eskom ni selepas yang berlakunya peristiwa di Tanjung Lahada tu kan. Jadi kita dapat bahawa kebanyakan kegiatan-kegiatan kemasukan pengganas ni adalah daripada kawasan-kawasan laut. Khususnya kalau dilihat di Sabah ni, kawasannya sangat berhampiran dengan Filipina. Jadi dengan adanya Eskom ini, maksudnya kerajaan di Sabah khususnya memperkuatkanlah kawasan-kawasan di sempadan-sempadan di mana mereka menempatkan pasukan-pasukan keselamatan di kawasan-kawasan yang dipikirkan sebagai laluan-laluan utama berkaitan dengan kemasukan-kemasukan kemasukan-kemasukan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang dianggap boleh menggugat keselamatan lah. Jadi Eskom ni antara salah satu daripada peranan kerajaan untuk mengukuhkan lagi lah kawasan keselamatan di Sabah khususnya. Okey, good. Terima kasih Cikgu Syam. Okey, Eskom di Sabah, Raskom di Sarawak. Raskom ni satu gerakan untuk kita melemahkan komunis. Khususnya komunis yang berusaha untuk menubuhkan kerajaan republik melalui CCO. Yang kita kata tadi berkaitan dengan politik. Jadi kita nampak di situ pelajar. Okey, kita masuk dalam satu lagi, itu ancaman komunis di Semenanjung. Di sini kita nampak dalam beberapa perkongsian saya di Facebook, saya detail di sini. Kita buktikan bahawa komunis ini dia cuba menentang kerajaan. Antara tindakan yang kita nampak, komunis ini telah membunuh beberapa anggota pasukan polis. Okey, kita tengok di sini pelajar. Kalau kita nampak peringkat awal di sini pelajar, ancaman komunis di Semenanjung, PKM bertindak agresif. Di sini dia mungkin bagi soalan itulah. Di Semenanjung tindakan PKM semakin agresif. Bila agresif ni buktinya apa? Menyerang anggota keselamatan dan orang awam dan serta memusnahkan kemudahan awam. Okey, di sini pelajar kita dah dapat 3 fakta ni. 1, 2, 3. Jadi kita kena buktikan di sinilah. Itu sebab pelajar nampak A, B, C. Okey. Pembunuhan anggota keselamatan kita nampaklah. Kita ambil yang besar-besar saja pelajar. Untuk mudah kita ingat, kita ambil jawapan yang paling besar. Contohnya membunuh Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Rahman Hashim. Dia bunuh Ketua Polis Negara pun ditembak mati. Yang kedua, second paling besar adalah menembak Ketua Polis Perak Tan Sri Ko Chong Kong. Di sini ada 2. Ini ialah berkaitan dengan anggota keselamatan. Kalau orang awam, kita nampak di sini, seorang wanita diseksa hingga mati di Kedah, Sintok. Dan jalan raya dan jabatan kereta api diletupkan. Ini kalau pelajar nak lebih jelas, pelajar tengoklah cerita Bukit Kepung. Kalau pelajar ada masa, Bukit Kepung adalah satu penceritaan yang baiklah. Kalau nak tengok Prebet Lapuk, AR Badul tu kan, semalam ada di Astro. Macam mana dia melawan, macam mana ketuanya, kita nampak kena bom, putus kaki. Itu kita nampak antara
perkara pengetahuan sedia ada kita boleh bawa masuk dalam jawapan kita. Ini kita nampak di sini. Kita tak kata soalan ni kemungkinan fakta, kemungkinan kebat juga ada. Ini bukti di sini kita nampak dengan jelas. Pelajar tengok komunis. Okey. Ini B ini adalah dia memusnahkan awam. Ini. Kalau kita tengok, memusnahkan kemudahan awam. Menggebom Tugu Negara. Nampak Tugu Negara jatuh di bawah ni. Tugu Negara pun dia bom, ya Allah. Teruk benar. Itu di sini. Apa tindakan kerajaan sehingga kerajaan terpaksa buat apa? Ini kita nampak. Kerajaan kita telah melaksanakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Ataupun kita panggil ISA. Akta ni dah tak ada dah. Dah dimasukkan. Yang mana kita boleh tangkap tanpa bicara lah. Ini. Di sini kita nampak. Antara langkah-langkah, ini. Ini bukan kita nak baca keseluruhan kan. Kalau kita nampak lebih detail, Akta Keselamatan Negeri, buka QR code, kita dapat jawapan. Okey. Jadi di sini, dia secara automatik, dia dah boleh jawab soalan kita yang nombor 11 ni. Apakah kesan serangan tersebut? 17 Jun PKM melakukan serangan terhadap pasukan keselamatan. Apakah kesan serangan tersebut? 68. Kalau Ketua Polis Negara, 1974. Ini poinnya setahun. B. Jawapannya apa? B. 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 Ada yang tulis C, ada tulis D ni. Ini macam-macam jawab. Ini macam-macam jawapan. Syazwani B, Syafana B. Kalau kita tengok yang ini soalan fakta. A, salah lah. Ini kita nampak kaedah yang kita potong jawapan tu kan. Okey, A ni tak betul. Okey, yang ini salah. Jadi kita nampak di situ pelajar. Ada lagi yang baru nak masuk, tak apalah. Kita terima. Kita genapkan 100. Jadi jawapannya ialah botak. Okey. Soalan 12. Kerajaan bertindak tegas mengenakan tindakan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Soalan ini soalan fakta direct. Ada gambar dalam buku teks muka surat 125. Apakah tindakan PKM yang menimbulkan kemarahan rakyat? Ini kita katakan sebab serta-merta. Kerajaan melaksanakan. Apa kerajaan buat? Cikgu nak tengok mesti jangan ada jawapan yang salah. Okey, setakat ni semua tulis A. Good lah. Jadi jawapan kita ialah meletupkan Tugu Negara. Jadi kita nampak pelajar, beberapa soalan 6.3 ini boleh membantu pelajar lah untuk mendapat ataupun skor markah yang baik. Sebab 6.3 ini suka cikgu bagi tahu pelajar, soalan kita, poin utama yang pelajar perlu kuasai adalah operasi. Macam dalam modul iPro ni lah. Nanti kalau pelajar dapat modul ini, pelajar cuba, walaupun dah ada jawapan di sebelah, pastikan pelajar latih juga menjawab. Bagaimana operasi hammer dilaksanakan? Operasi hammer dilaksanakan, nampak? Baru kita sambung. Supaya bila kita baca, kita tulis, kita baca balik, dia lebih kuat ingatan lah untuk kita dapatkan markah yang lebih baik. Okey. Akhir sebelum kita berhenti. Kita tak boleh lebih 1 jam. Kesian data pelajar kan hari ni. Isu kan data guna banyak. Okey. Soalan kebat. Apakah kepentingan strategi dalam sebuah perjuangan? Tengok jawapan situ kan. Awak nak periksa pun ada strategi juga. Strategi untuk mencapai perjuangan awak mendapat A+ dalam SPM. Apakah kepentingan dia? Bila jumpa perkataan kepentingan ni pelajar, dia lebih cenderung kepada soalan
Apa? Kesan. Kalau pelajar jumpa macam ni, dan kesan ni, dia boleh pergi kepada ekonomi, politik, sosial. Itu saja. Kalau kita nampak mana-mana tips dalam kita menjawab soalan kepentingan, kesannya. Jadi pelajar mungkin boleh skor di situ. Soalan kebat, dia tak ada apa? Skema. Jawapan kita munasabah. Mana-mana jawapan yang boleh diterima, adalah markah. Jadi pelajar di situ. Okey pelajar. Kita dah habis 6.3. Ada pelajar yang nak bagi respon kelas kita hari ni. Dia nak bertanya boleh sebelum kita tutup kelas kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas kita ni. Kita bukan berhenti sampai di sini saja. Bayangkan satu SP kita detail sampai 1 jam. Hampir 1 jam. Jadi kat sekolah, cikgu kita kena laju lah sikit. Tak bolehlah detail macam ni sebab kita banyak SP kita nak buat. Okey pelajar. Ada nak bertanya pelajar? Ada lagi pelajar nak masuk Assalamualaikum Cikgu Ghani. Ya saya. Boleh saya mencela sedikit? Okey boleh. Okey, ini makluman kepada semua pelajar-pelajar lah. Okey. Jadi kelas bimbingan kita ni, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Cikgu Ghani tadi memang detail lah kan. Jadi modul iPro ni, sebab kita punya modul ni kita terhad, maksudnya dalam satu bab itu terhad, bukan semua soalan yang kita boleh masukkan sepenuhnya di dalam kita punya modul. Sebab itu kita buat kelas bimbingan ini untuk cover lah mana-mana tajuk-tajuk yang kita tidak masukkan di dalam modul tersebut. Okay, walau macam mana pun, kita juga akan buat edaran-edaran tambahan. Contohnya soalan-soalan yang kita rasa penting juga untuk sebagai tambahan lah kepada murid-murid semua. Jadi selain kamu dapat ikuti kelas bimbingan ini, kamu juga ada ekstra lah untuk soalan-soalan yang kita rasa penting juga untuk pelajar ketahui, walaupun sebenarnya soalan itu kita tidak masukkan di dalam modul kita. Nah itu maksudnya nilai tambah lah yang kita akan berikan kepada murid-murid semua. Okey Cikgu Ghani. Okey, terima kasih. Ada lagi pelajar? Pelajar kena bagi respon. Cikgu hanya bantu untuk pastikan pelajar lebih kukuh pengetahuan. Tapi oleh kerana ramai lagi yang belum sampai bab 6, tapi tak apa, cikgu dah sentuh 6.3 ni. Next kalau cikgu anda sentuh dalam PDPR, sekurang-kurangnya pelajar dah ada sedikit pengetahuan. Kelas kita, next kelas, kita akan sambung dengan topik tingkatan 4, bab 4 ni. Jadi anggap itu bab ulang kaji pelajar menjelang SPM lah. Mungkin rakan-rakan saya lain juga akan sambung tajuk lain. Okey, terima kasih Danis. Okey, kalau tak ada, saya mohon maaf kalau perkongsian kita ni tidak memberi keselesaan kepada pelajar. Hasrat kami ialah untuk memastikan anak-anak dapat menguasai sejarah dan secara tak langsung dapat mendapat result yang terbaik dalam SPM. Okey. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Okay, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.